Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ni. Insya-Allah pada siri kuliah kuliah kita di musim kuarantin ni. Ada juga Allah bagi keberkatan kepada kita malam ni. Jadi mudah-mudahan pada malam ni kita sambung lagi. Saya rasa yang semalam pun kita dah panjang kuliah tu kan. Siapa yang rajin dia ulang-ulang, dengar balik. Semalam pun panjang kita bincang tentang bagaimana taharah batin. Hari ni kita nak bincang pula tentang taharah zahir pula. Jadi rasanya banyak benda-benda baru yang kita ni tertinggal. Bukan tentang ngaji, boleh ngaji sebenarnya. Kalau ngaji tu boleh. Tapi sebab tertinggal agaknya mungkin keliru dengan dunia kot. Keliru dengan agama. Mungkin kita ni bukan golongan orang-orang agama tapi tak apa. Yang penting musim kuarantin ni kita cuba belajar balik. Jadi insya-Allah. Jadi semalam pun kita dah belajar tentang selawat Fatih. Saya harap ada orang dah mula dah. Sebelum tu pun kita dah baca, saya dah bagi tentang bacaan surah Al-Waqiah. Jadi kita cerita tentang bagaimana insurans kita duduk kat Allah dan Rasul. Insurans kita paling tinggi sekali martabat dia. Kita tak bergantung dengan makhluk, kita duduk dengan Allah dan Rasul. Kemudian dari segi tentang ekonomi, tentang rezeki kita, so kita tadah kepada Allah Ta'ala. Semalam pun kita dah bincang. Kita hadapkan seluruh diri kita, rohani jasmani kepada Allah. Tak ada faedahnya hadap kepada makhluk, pasal kita nak tinggal makhluk. Mati tinggal makhluk. Bawa pun apa bawa? Apa kain putih yang bawa? Dengan amalan kita. Dunia pun tinggal dah. Jadi yang ni yang kita nak kena fikir-fikir jauh, fikir duduk betul. Hadap betul-betul diri kita tu. Jadi inilah untuk perkenalan pada malam ni. Jadi kita akan mulakan dengan tajuk malam ni sambung tu, tapi saya buat 2-3 bahagian supaya tak ada jemu sangat. Banyak lagi pun baik, alhamdulillah. So jadi malam ni kita mulakan dengan tentang rukun agama dulu. Selama hari ni mungkin orang akan tanya kita rukun Islam, rukun ni je, tapi kita kita balik tempat asal kita dulu. Jadi tentang rukun agama. So agama ni ada rukun. Kena ambil faham dia elok. Agama ni ada rukun. Berapa rukun agama? Ghalibnya yang kita belajar ni banyak tafsiran lain, tapi saya ambil yang paling asas sekali, iaitu 3. Yang pertama, rukun agama ni ialah Islam, iman, ihsan. Jadi sepanjang kuliah ni kita akan dengar perkataan ni selalu, Islam, iman, ihsan, ataupun iman, Islam, ihsan. Benda itu juga. Jadi 3 benda ni, ini asas dasar agama. Apa dia agama tu? Agama tu ni lah rukun dia. Agama tu. Jadi apa maksud dia ketiga-tiga ni kalau kita lihat ya? Jadi dalam rukun agama ni 3 perkara ni, Islam, iman, ihsan ni, kalau Islam tu menurut bahasa ni, kalau dari segi lurah dia tu adalah tunduk, patuh. Tu Islam. Manakala menurut istilah melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan, itu Islam. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah tegah tinggal, itu Islam. Okey, kemudian nak belajar kat mana? Ilmunya kat mana nak belajar? Iaitu di bahagian ilmu fiqh. Nak ikut siapa pula nanti kejap lagi. Kemudian iman. Menurut bahasa apa? Kepercayaan. Iman ni. Dan menurut istilah membenarkan dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan. So iman ni tak macam dengan Islam. Islam ni dia kena amal. Kena perintah, kena buat. Kena solat, dia dengan anggota tubuh dia kena buat. Manakala iman tak. Dia hanya benar aja. Terima, percaya, itu saja kerja iman. Iman dia senang je. Dia tak cakap. Dia praktik dalam hati dia. Iqrar bil lisan,
Wa tasydid biqalbi. Wa tasydid biqalbi. Tasydid dengan hati tu. Itu iman. Nak mengaji kat mana ilmu dia? Ilmu tauhid. Baik. Kemudian yang ketiganya ihsan. Ihsan menurut bahasa, berbuat sesuatu yang baik, yang patut kita buat. Yang baik, apa saja yang baik. Tetapi dari segi istilah pula seperti sabda Nabi SAW. Engkau hendaklah beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Jika tidak, maka sungguhnya Allah melihatmu. Maksudnya ihsan ni darjat dia tinggi sekali. Ketika kita beribadat, adalah kita kena tengok Allah. Kita melihat Allah. Dan kalau kita tak nampak Allah, kita kena yakin yang sesungguhnya Tuhan itu sentiasa melihatkan kita. Memang Tuhan melihatkan kita. Tuhan melihat. Dia tahu macam mana apa kita buat. Dia mengetahui. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Dia tahu apa yang kita buat. Dia melihat. Allah melihat dengan sifat basar dia. Allah mendengar dengan sifat sama' dia. Jadi Allah sangat-sangat tahu kan kita. Kita selalu duk tipu Tuhan. Seolah-olah kita ni tak ada orang tengok kita. Walhal ada Allah yang paling berkuasa yang sedang memerhatikan setiap gerak-geri kita. Wa imma satu saat pun Allah tak akan tinggal kita. Sentiasa Allah perhatikan kita. Itu makam paling tinggi. Tapi tak boleh naik situ terus. Kita kena naik ikut sesatu dulu. Kita belajar tentang Islam, iman, ihsan. Kita kena betul dulu agama kita ni. Okey, nak mengaji kat mana ni ilmu ni? Nak mengaji dalam bidang ilmu tasawuf. Oh, ada orang kata pula, oh, ilmu tasawuf ni tak boleh ni. Adakah ilmu tasawuf ni? Ni tinggi sangat, nanti sesat lah itu ni kan. Ni masalah bila orang dah jahil. Kita bila tak kerti, kita tak perlulah duk tikai macam-macam. Itu sesat ni, main tuduh kat mulut sedap sangat duduk. Sesat. Kita tak nak ngaji pun. Tu kita meniaga pun tak ada pun ulama tersesat kat kita. Kita duk meniaga tu elok ya, melainkan menipu orang tu. Itu sesat sungguh. Tapi dalam ilmu agama ni kena belajar. Tu saya kata, saya sebut kemarin, kena ada guru. Kalau tak ada guru, duk main faham dengan akal sendiri. Akal kita pula, akal manusia ni, akal kita ni kena ada panduan dia. Akal kena ada syarak. Akal kalau tak ada syarak, akal tu gila nama dia. Akal majnun, akal yang gila. Akal gila ni tak boleh dia fikir ikut nafsu dia. Sebab akal ni, kalau dia duduk dengan tempat yang ada ilmu, dia jadi orang berilmu. Dia duduk tempat orang jahat, dia jadi jahat. Sama je akal ni. Kalau orang nak merompak pun, akal juga yang akan fikir kan. Kalau nak buat baik pun, akal juga. Tetapi, akal pula dengan syarat kena melazimi antara satu dengan yang lain. Akal, kalau tak ada syarat, akal tak boleh buat. Syarat pula kalau tak ada akal, tak boleh praktiskan hukum-hukum tu. Jadi, nak melaksanakan hukum Tuhan, perintah dan segala larangan dia ni, kena ada akal. Maka akal tu kena ada syarat. Apa dia syarat? Hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, undang-undang Allah Ta'ala. Maka dengan ada undang-undang tu terpelihara lah akal tu tadi. Maka akal dia kena taat ikut syarat tu. Tu syarat jadi panduan dia, guideline dia. Apa nak buat, kena rujuk kepada syarat dulu. Maka selamatlah akal itu. Okey, ni yang pertama insya-Allah. Baik. Baik, kita pergi satu dulu. Okey, tadi tentang rukun agama. Jadi yang kita nak bincang malam ni, apa kita nak bincang ni adalah mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kita kalau orang tanya bab lain, kita tak kerti. Sebab kita Nusantara ni dah lama dah. Dah lebih pada 1000 tahun dah duk ikut ahli sunnah wal jamaah. Apa dia ahli sunnah wal jamaah? Kita kena faham ahli sunnah wal jamaah ni macam mana. Siapa dia orang dia yang kita nak ikut ni. So jadi bila nak beramal ni, kita nak kena faham lah. Apa benda? Tadi kita dah sebut. Okey, kita nak sebut tentang rukun agama tu ada 3. Islam. Okey, baik. Yang ni yang pertama ni kita bincang tentang Islam dulu. Jadi Islam ni kita nak belajar kat mana? Bahagian fiqh. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Apa yang ada dalam kandungan Islam tu? Islam tu kena ada rukun dia. Pokok dia tu apa? Nak melaksanakan Islam tu, mesti kena ada pokok dia tu, rukun dia. So rukun Islam tu ada 5. Semua orang dah faham dah. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Menunaikan haji di Mekah. Ni 5 jelas. Maknanya pertama, ada 5 rukun dia. Okey. Baik, kita tak nak pergi satu-satu. Kita nak pergi ni dulu. Nanti kemudian kita akan masuk satu. Cuma, kena ingat kat sini. Jadi bila kita belajar ni, nanti, kita nak pergi ke mana ni, ikut siapa ni? Yang kita belajar rukun Islam ni ikut mazhab mana?
Oh, tak boleh kau Ustaz kita ikut dalam Google. Oh, mana boleh Tok Guru Google. Tok Guru Chrome. Tok Guru Chrome pun tak boleh. Siapa ke Tok Guru kita? Tok Guru pun belum ada lagi Ustaz. Tok Guru pun tak ada lagi. Habis kamu nak belajar di mana? Siapa nak ngajar kamu? Lalu Iblis datang. Iblis bisik senang. Bawa bisikkan khawatir itu. Was-was bisik kat kita. Cucuknya cucuk sini. Kita belajarlah macam konon-konon kita pandai. Wah kita tak pandai pun. Selagi kita tak menuntut ni. Tak bertalaki dengan Tok Guru ni. Lagu tu lah lara, ghaflah. Semua cukup. So jadi. Kita ni. Ghalibnya di Malaysia ni. Dan dalam dunia ni. Dalam masalah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada 4 dalam masalah fiqh ni. Dalam masalah fiqh. Bukanlah maksud kata imam ni tak pandai bab lain. Tak. Dia fokus dekat situ. Bahagian fiqh ni. Itu dia panggil faqih. Jadi ada 4. Pertama mazhab Hanafi. Kedua Maliki. Ketiga Syafi'i. Yang keempat Hambali. Jadi kita. Ni dalam dunia ni. Banyak lagi lah yang lain. Tapi yang masyhur adalah yang 4 ni. Kalau Hanafi ni macam dekat India, apa semua tu Hanafi lah. Kalau macam Maliki pula banyak di belah Afrika. Syafi'i ni dia banyak kat Nusantara dan even di Mekah, Madinah tu pun banyak. Cuma kita tak nampak. Pasal di Mekah tu dia pelik sikit mazhab ni tu. Kan? Tapi Syafi'i ramai. Saya jumpa memang ramai Syafi'i di Mekah Madinah tu. Kemudian Hambali. Hambali ni banyak macam di Mekah tu banyak digunakan mazhab Hambali. Jadi kesemua mazhab ni asas dia sama. Tapi yang beza dia dari segi furu'. Contohnya, macam semayang. Kita mazhab Syafi'i, kalau semayang, kalau tak ada tumaninah dalam semayang tu, ketika macam orang Hanafi. Hanafi ni dia rokok bangun tu, dia tak ada tumaninah. Dia laju je. Sah. Tapi Syafi'i tak sah. Bacaan Fatihah. Kita kena ada bismillah dalam Fatihah. Sebab bismillah tu kata Imam Syafi'i salah satu daripada ayat Al-Fatihah, suratul Fatihah. Maka kalau mazhab lain, Hanafi tak. Maliki mungkin tak. Hambali mungkin tak. Tapi kat Mekah macam mana? Imam tak baca. Imam baca sebenarnya kat Mekah tu. Dia meraihkan mazhab lain. Kalau kita perasan, kita dengar bunyi. Bis, bis. Perlahan je bunyi baca dalam mikrofon tu. Sebab dia meraihkan mazhab lain. Jadi kena ingat, kita mazhab Syafi'i. Okey. Jadi, bila kita nak ikut satu-satu mazhab tu, kita kena pilih satu. Kita tak boleh borong empat-empat. Kita bukan orang yang mujtahidin, orang yang boleh ijtihad sendiri. Tak boleh, kita tak ada ilmu. So kita ambil yang kebanyakan di Malaysia Syafi'i, so kita ambil Syafi'i. Baik, bila kita ambil Syafi'i, apa kita nak cakap dengan mazhab lain? Mana kita yakin yang Syafi'i inilah yang paling sempurna sekali. Kata kita gitu. Maka kita kena kata yang lain, yang 3 lagi itu tidak sempurna. Maka yang sempurna sekali pada kita mazhab Syafi'i. Manakala mazhab lain pula begitu juga. Contoh orang Hanafi, dia kata mazhab lain tak sempurna, maka dia ambil Hanafi. Tapi tak salah kalau kita nak pakai pun. Kita pergi Mekah, kita nak tukar mazhab ke, contohnya nak berwuduk, takut batal lah kena masa tawaf tu, boleh, tak ada masalah, melainkan dengan syarat kita kena faham lah sikit bab-bab tu, ya. Okey. Ni yang kita nak kena faham baik-baik. Kemudian apa nama ni? Lepas tu macam mana kita nak tahu kita ni pengikut mazhab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kenal ke kita? Kenal ke kita? Kamu ni mazhab aku ya? Macam tu. Tak mau nyuruh itu. Jadi, kita kena mengaji lah. Yang kita mengaji ilmu ni, agama ni, ilmu rukun Islam ni, mengaji syahadah, solat, puasa, zakat, haji ni, mesti kena ikut kaedah dalam Imam Syafi'i. Dalam banyak dalam kitab dia, kitab yang masyhur sekali kita ada Al-Um. Kita tengok. Jadi pening kepala nak ngaji. Maka ulama-ulama orang Melayu hak hebat-hebat tu, dia tulis dalam kitab kuning tu, dia ubah balik, dia susun balik, susun bagi kita ni mudah nak beramal. Kalau syahadah macam mana, solat macam mana, tengok dalam Muyatim Musalli Syahdu Al-Fatani tu, dia tulis balik macam mana nak mudahkan kita. Dalam mudah-mudah tu pun pening kepala kalau kita mengaji. Nak faham macam mana kita nak duduk dalam takbir tu, nak masuk dalam semayang takbiratul ihram tu contoh, kan? Kita nak takbir tu nak pakai kaedah apa? Nak takbir tu dengan muqaranah apa? Muqaranah basitah batal. Muqaranah tauzi'iyah batal. Yang sah 2 muqaranah aja, muqaranah urfiyah dengan muqaranah kamaliyah. Apa benda muqaranah tu dalam takbir tu? Hak takbir biasa tu tak boleh kan? Boleh. Kamu mengaji dengan siapa? Ngaji siapa buat macam tu? Ni perkara dia. So jadi kita kena ikut mana satu mazhab ni. Lepas tu tak boleh main-main. Nak baca, nak belajar ni kena ikut. Kat mana kita nak duduk. Sebab esok
Kita nak jumpa dengan dia orang ni di akhirat besok. Siapa nak tunggu tolong doa kat kita di padang mahsyar? Kalau tak ada imam mazhab. Kenapa ada mazhab? Kenapa ada mazhab? Sebab nak melepaskan kita daripada zindik. Bukan menapik lah dah. Zindik terus dah kalau tak ada mazhab ni. Dah sesat habis dah. Teruk tak teruknya. Lepas tu pentingnya mazhab. Berat benda ni. Kalau kita mengaji memang berat sangat-sangat. Pasal tu Allah paksa kita suruh mengaji. Okey. Lepas tu macam mana pula kita nak tahu Imam Syafi'i, kita nak istihar kita ni mazhab Imam Syafi'i ni. Kita mazhab apa kita tak tahu lagi sampai hari ni. Ini baru fiqh ni. Jadi kita kena istihar lah. Sebenarnya kita istihar gini. Aku sebut nama kita adalah pengikut kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris yang lagi Syafi'i. Itu nama dia Muhammad bin Idris. Gelaran dia Asy-Syafi'i. Jadi nak ikut dia macam mana? Kena ikutlah tok guru yang mazhab Syafi'i juga. Ni pergi ikut tok guru tak tahu. Ikut tok guru Google. Kemudian dia mengaku mazhab Syafi'i. Ambil dalam Google lah. Ni mazhab Syafi'i punya. Macam tu. Tak maunya. Ambil kat siapa? Mengaji dengan siapa? Allah. Macam itulah bila kita tak mengaji ni. Duk sesat larat itulah dalam dunia. Di atas dunia tengah-tengah mata duk tengok dia bersesat lagi. Sebab kita tak peduli bab-bab ikutan mazhab mana yang kita nak ikut ni. Sebab tu penting. Kalau kita mengaji ni. Allah. Tak tahulah kita tengok kita ni tak tahu duduk di mana. Boleh ke sampai ke Tuhan ke tidak. Dan kita dengan mazhab Syafi'i itu jauh beza lah. 1200 tahun lebih. Tu. Okey. Ini baru bahagian fiqh. Ini bahagian fiqh yang rukun Islam tu. So nak kena faham rukun Islam tu. Semua tu wajib. Syahadah wajib. Kita bincang syahadah. Syahadah nanti kita akan bincang panjang lebar bab syahadah ni. Kita akan fokus pasal bab syahadah. Solat 5 waktu. Puasa. Zakat. Haji. Macam malam ni. Malam ni 10 Syaban. Macam-macam orang kata. Bida'ah lah macam-macam. Tapi sebenarnya Imam Ghazali tu tulis. Dalam kitab dia tentang ni. Dan banyak fatwa di Al-Azhar pun dah keluar fatwa bahawasanya malam ni boleh baca Yasin. Siapa yang tak baca lagi sekarang, bolehlah baca sebelum sampai pagi esok. Sempat tu baca je 3 kali Yasin tu. Benda tu baca nak beramal. Tidak kalau tak baca, tak buat apa langsung. Dia tengok TV lah. Tengok TV tu tak bida'ah. Tak bida'ah kalau tengok TV tu. Dia tengok handphone tu tak bida'ah ke? Covid sana, Covid sini. Tak bida'ah. Kalau nak baca Yasin, bida'ah. Jadi kita tu soal ikut. Kita ni, sebab tu kita kena jelas, kita pengikut mazhab mana dulu. Kalau mazhab Syafi'i, ikut macam Syafi'i. Kita mengaji betul pasal mazhab Imam Syafi'i. Lepas ni ada duit, pergi kedai, beli kitab-kitab Imam Syafi'i itu, simpan kat rumah, sambil-sambil kita boleh tengok kitab tu. Wallahualam. Baik. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi daripada rukun agama tadi, iman. Iman. Ini cerita tentang ahli mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebab iman ni, dia duduk dalam bahagian lain. Tapi sebenarnya zaman Rasulullah tak ada pun. Zaman Rasulullah dia tak ada mazhab-mazhab pun. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, mereka terima daripada Rasulullah tu direct. Maknanya cahaya nubuah kenabian tu melimpah terus kepada sahabat tu. So tak perlu mazhab-mazhab macam ni. Kenapa timbul mazhab ni? Kita akan tanya balik. Zaman Rasulullah tak ada mazhab. Memang zaman Rasulullah tak ada sahabat. Sebab Rasulullah, sahabat terima direct dengan Rasulullah. Jadi cahaya iman, cahaya kenabian tu limpah terus kat sahabat. Jadi sahabat tu dia faham je agama. Dia tak perlu ada tauhid. Macam kita lah. Masa kita mengaji ya berbeza. Tapi tak kalau kita beramal, kita solat, semua ada kat situ. Iman kat situ, Islam kat situ, ihsan kat situ. Cuma masa mengaji, terpaksa diasingkan. Sebab kita bukan macam sahabat. Kita ni tengok masa sekarang ni, 1400 tahun dah. Dah hilang dah, macam-macam hilang dah. Meninggal seorang ulama, hilang lagi ilmu. Meninggal seorang ulama, hilang lagi ilmu. Jadi macam itulah keadaan ni. Maka sebab tu para imam-imam mujtahidin ni, macam tadi Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, mereka dia nampak dah kasyah mereka tu tengok. Kalau tak disusun balik ilmu ni, maka sampai kita ni hancur lebur dah. Dan dia pun tengok dah. Macam-macam orang kata dah kat agama kita. Macam-macam. Macam-macam, so tengoklah. Baik. So yang kedua ni iman. Persoalan iman pula. Kat mana nak belajar tentang iman? Ilmu tauhid. Jadi dalam iman ni, rukun dia berapa? Ada 6. Iman kepercayaan. Ada 6. Beriman kepada Allah. Beriman kepada sekalian malaikat. Beriman kitab-kitab Rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Rasa macam kita ni, dah tahu dah ni. Memang kita tahu. Tapi kita nak mengaji dengan siapa? Kita tahu daripada mana bendanya? Ilmunya kita nak ambil kat siapa? Malahan masalah iman ni paling kritikal. Paling rumit. Sebab iman ni dia tasydik. Dia tasydik ya.
Dia kan buat apa pun? Dia membenarkan. Iqrar bil lisan wa tasydid bil qalbi wa amalan bil arkan. Itu kata Nabi. Jadi iman tu dia kena iqrar dulu. Iqrar bil lisan, kena iqrar dengan lidah. Iqrar apa benda? Nak iqrar dua kalimah syahadah. Tu yang kita nak fokus dekat syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu, tapi artinya kata apa? Membenarkan makna ketuhanan dan kenabian dalam kalimat dua kalimah syahadah tu. Tu saja, tu iman. Dia percaya, maka berimanlah dia. Maka untuk mempraktiskan iman tu, dia kena ada 5, 6 perkara tu. Macam mana nak beriman kepada Allah? Nak mengenal akan Tuhan. Sifat Allah bagaimana? Mana sifat wajib Allah? Mana sifat mustahil bagi Allah? Mana sifat harus bagi Allah? Kemudian mengenal para malaikat. Malaikat Tuhan ada berapa? Yang wajib kita tahu 10. Yang lain tak boleh nak tersebut terlalu banyak malaikat-malaikat Allah. Yang jaga kita ni berapa? Kiraman katibin. Kalau kita beriman kepada malaikat, kita jadi jahat tak? Tak jadi jahat lah, jadi baik sebab kita duk nampak, duk rasa malaikat duk tulis kiri kanan kita. Tak adalah perangai sombong kita. Sebab kita duk nampak malaikat. Kita beriman, bila beriman ni kita percaya malaikat ada dengan kita. Bila kita percaya malaikat ada dengan kita tak buat jahat lah. Nak buat jahat kenapa? Malaikat tu duk tulis. Yang kanannya tulis yang baik, yang kirinya tulis yang jahat. Dia bercakap bukan-bukan, cakap pasal dunia, cakap pasal kereta, siang malam, pagi petang, tak habis-habis dengan duit dengan dunia ni. Dengan package tu, package ni. Allah. Kemudian berimankan kita kitabullah. Dengan Qurannya, yang kita dan kita yang Allah turun tu. Kemudian beriman dengan Rasul. Berapa banyak Rasul? Beriman dengan hari kiamat. Kalau beriman hari kiamat, macam mana pula hari kiamat? Apa pula syarat kita nak pergi ke hari kiamat? Wajib tempuh, bukan benda harus. Beriman kepada qada dan qadar. Ni musim-musim ni. Musim wabak ni. Kita duduk dalam qada dan qadar Tuhan. Allah yang tentukan. Dan masa kita pula kena perkara ni. Jadi itulah perkara-perkara yang kita nak kena bincang dalam persoalan rukun iman. Benda ni rumit, memang rumit. Kalau kita belajar bab iman ni, kita nak belajar yang perkara ni memang rumit. Kita berasa kita pandai dah, tak lagi. Kita kena mengaji dulu, kan? Macam mana nak makrifah kepada Allah Ta'ala? Bukan senang nak kenal Tuhan, dah lah kita tak nampak Tuhan. Nak kenal benda kita tak nampak. Macam mana kita nak letakkan kita tu dengan Tuhan? Sehingganya kita yakin bahawasanya yang wajib wujud hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib wujud Allah pada zat dia, sifat dia, af'al dia, perbuatan dia. Maka yang lain ma fi mawjud. Yang lain kena nafi. Nafi wujud memang kita tak ada dalam muka bumi ni. Tak ada, kena nafi dulu. Tu dia ada zikir nafi isbat. Apa dia nafi? Isbat macam mana nak nafi? Nak nafi apa? Nafi apa kita nak nafi? Semua kita nak kena mengaji. Nampak macam bunyi mudah tapi memang payah kalau tak mengaji. Baik. Kemudian ada dua mazhab yang masyhur dalam masalah ni. Masalah tauhid ni. Yang pertamanya mazhab ni dipanggil mazhab Abu Hasan Al-Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari. Terkenal masyhur dengan Al-Asy'ariyah. Nama dia Abu Hasan Al-Asy'ari. Gitu, Al-Asy'ari. Kemudian terkenal yang seorang lagi bernama Abu Mansur Al-Maturidi, terkenal dengan mazhab Al-Maturidiyah. Ni ada dua imam yang masyhur yang kita kena belajar. Jangan dengar fitnah-fitnah dalam Google ke, fitnah tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan dengar fitnah. Banyak orang ada fitnah. Kita bila baca dalam Google, kita tak ngaji tok guru, inilah akibat dia. Sebab dia ada kitab rujukan dia. Semua perkara yang kita mengaji tentang ketuhanan ni. Maka ghalibnya di sebelah Nusantara ni, saya sebut Nusantara ni kenapa? Asal Nusantara, Filipina, Vietnam, Burma lah, dulu semua negara Islam. Filipina tu punya besar Islam dia. Sampai ke Indonesia semua ni kan dulu asal. Ini dipecahkan oleh British, divide and rules. Baik. Kemudian apa mazhab kita nak ikut? Ghalibnya kebanyakannya kalau di sebelah sini ialah mazhab Al-Asy'ariyah. Tu. Dia tak banyak sangat perbezaan dia, cuma kena mengaji. Bila mengaji tu kita nampak perbezaan dia. Orang ni kata kau ni. Orang ni kata kau ni, masalah qada dan qadar sudah. Macam mana keadaan dia berhujah ni dua orang ni. Pahaman dia. Dua-dua tu boleh betul. Yang seorang kata apa? Boleh kata Allah tu ada.
Dan tak boleh kata Allah tu tiada. Jadi di mana Tuhan? Tuhan berada di antara ada dan tiada. Allah. Kita nak faham macam mana? Otak kita dah tak mengaji. Dengar perkataan jadi pening kepala. Bila kita mengaji, oh macam tu maksud dia gitu. Jadi siapa yang maujud? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain ma fi maujud. Tu banyaklah kita nak bicara dari segi pahaman tentang mazhab dalam pengajian tentang ilmu tauhid ni, tentang iman ni. So jadi kita pergilah sikit-sikit. Saya pun tak nak bebankan orang yang duduk dalam grup ni kan. Sekadar nak bagi guideline je. Bukanlah kata kita ni pandai sangat, tak guideline. Nanti kita kena belajar lah, kena carilah guru-guru, ustaz-ustaz mana yang arif, mengadap betul-betul. Tadah kita betul-betul bagi faham betul-betul. Pasal bab ni rumit So jadi ni yang kedua tentang iman baik Allah. Baik. Jadi yang ketiganya iaitulah tentang masih lagi dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tadi, rukun agama tadi, iman, Islam, ihsan. Okey. Sekarang kita pergi kepada ihsan pula. Ada satu lagi bahagian. Yang ni di mana kita belajar perkara ihsan ni? Iaitu di dalam ilmu tasawuf. So ilmu tasawuf. Jadi untuk maklumat, ketiga-tiga ilmu ni, iman, fiqh, tauhid, tasawuf ni, sebelum kita nak mengaji kitab-kitab dia, buku-buku dia, biasanya kita akan belajar tentang mabadi dia. Mabadi ni dipanggil anggaran dasar. Mana datang ilmu ni contoh? Mana datang ilmu ni? Ilmu datang daripada mana? Siapa yang bawa ilmu ni? Tu. Tu dia ada benda-benda semua. Jadi kalau dia tak ada benda tu, kita duk syak wasangka macam-macam. Banyak sangat syak kita ni. Kalau kata ilmu tauhid ni, dia ada mabadi dia ada 10. Tauhid ada 10, fiqh ada 10, semua ada 10. Ya. Nama dia apa, tempat ambilan dia kat mana, kandungan dia apa, tempat bahasan dia apa. Contoh dia. Kemudian faedah dia apa, nisbah ilmu ni apa, siapa yang menghantarkan ilmu ni, hukum dia apa, kelebihan apa, dan kesudahan ilmu ni apa. Macam itu lebih kurang. Itu mabadi dia. Jadi bila kita tahu ilmu ni maknanya bukanlah saja-saja ditulis oleh para ulama, bukan. Ada semua dia dibuat tu kan. Cuma kita sebab dah lama sangat kita tak mengaji, maka saja Allah nak latih kita, nak didik kita ni. Allah kurung kita. Allah suruh mengaji. Kita ni sebenarnya nak faham sikit bab ni, yang berlaku kat kita sekarang ni semua takdir Tuhan. Yang masuk grup ni bukan ramai pun. 256 orang dah penuh dah. Yang masuk ni pun sebab Allah yang tak. Berapa ramai tak boleh masuk, paksa kita buat grup nombor 2 pula. Ada lagi permintaan, ramai tak boleh masuk. Tak tahulah sebab apa. Orang nak mengaji, maknanya ada dah minat. Siapa yang takdir kan? Allah Ta'ala. Macam kita lah. Pasal apa tak lagi masjid lah? Pasal kaki kita tu Tuhan tak gerak. Pasal apa tak nak pergi ngaji? Sebab kaki kita tu Tuhan tak gerak. Kita duduk hidup kita ni dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat Allah dah takdir dah kat kita. Hari ni kamu kena gini, hari ni kamu kena gini. Tak usah duk sombonglah kita ni. Jadi malam ni pun Allah yang takdir kat kita. Mu kena mengaji Allah. Bila Allah hendak kebaikan kat kita, Allah akan letakkan kita di tempat yang baik. Bila letak tempat yang mulia, tempat yang baik, kita ngajilah. Kita faham balik, oh memang Allah hendak aku jadi baik. Mungkin dah teruk sangat aku ni. Dah hubud dunia ni dah dahsyat sangat dah. Dah tak kepala ekor dah. Sampai baca Jawi pun tak boleh dah. Bukan baca Quran, baca Jawi pun tak boleh. Tulis nama Jawi pun tak pandai dah. Okey. So jadi, ni dalam ihsan. Ihsan pula. Ilmu tasawuf. Okey. Rukun dia berapa? Oh, ada rukun ke ihsan ni? Ada lah. Tak mengaji macam mana nak jumpa? Baik. Jadi tak apa, insyaAllah. Jadi kita belajar. Kita ni kira kita letak. Kita ni orang nak mengaji. Baik, ada 2. Apa dia? Yang pertama puji. Yang kedua keji. Sebab apa? Dalam ihsan ni, ilmu tasawuf ni, yang semalam kita belajar, taharah batin. Nak menyucikan perangai-perangai buruk, akhlak buruk, kelakuan buruk, kena ada kaedah dia. Maka sebab tu di sini rukun dia ada 2. Puji dan keji. Baik. Apa makna puji? Puji itu ialah iman dan taat. Iman dan taat. Nak dapat martabat iman ya Allah, tak tahulah. Manakala keji apa? Keji ni keji. Hina keji.
Keji ni apa? Keji itu ialah kufur dan maksiat. Yang semalam tahrah batin tu nak buang ni lah yang keji ni, supaya kita Allah angkat balik, letak di tempat yang mulia ni. Sebab kena ingat, nah, dalam surah Asy-Syams Tuhan kata apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan atas anak Adam itu jalan-jalan fujuraha, jalan-jalan keji, jalan-jalan kejahatan. Baru dan jalan takwa. Kenapa Tuhan sebut keji dulu? Fujuraha. Sebab manusia ni sangat suka kepada perkara yang keji. Jahat nombor satu. Benda-benda tak elok nombor satu. Lepas tu barulah takwa. Benda Tuhan kata lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri dia, dan merugilah orang yang mengotori jiwa dia. Nampak tak Tuhan sebut situ? Bila nak baik, Tuhan puji yang baik dulu. Bila nak sebut, Tuhan sebut. Sebab nak cerita kat kita punya teruknya kita manusia ni. Al-insan ni pelupa lah kita ni. Kita ni manusia ni adalah haiwan yang berkata-kata. Boleh cakap yang lebih sikit benda binatang ya. Tu yang dalam Quran tu sebut, bila perangai tu teruk, lebih hina lagi sama dengan binatang. Malahan bahkan lebih hina lagi daripada binatang tu kita tu. Jadi supaya Allah angkat martabat kita, Allah angkat darjat kita daripada hina perangai haiwan kepada makam manusia ni. Manusia ni kalau dia mulia iman dia, naik lebih tinggi pada malaikat lagi. Bukan dekat malaikat lebih tinggi, tapi kalau hina, lebih hina pada haiwan lagi, haiwan ternak tu. Sebab tu dalam kitab Imam Ghazali dia sebut, ni kita belajar esok tentang perangai babi, perangai anjing ni. Macam mana perangai babi, macam mana nak jaga dalam badan kita ni. Ada belaka. Dan kita akan bincang balik macam mana nak faham supaya kita, Allah teruknya kita ni, baru kita tahu kita ni cukup hina. Semua busuk keluar pada kita, tak ada yang wangi pun. Itulah kita hina tak hina kita. Melainkan orang yang bertakwa di sisi Allah. Okey, so jadi ini tajuk dia, puji iaitu iman dan taat, keji itu adalah kufur dan maksiat. Kufur maksiat ni teruk sangatlah. Hina lah. Baik. Jadi nak ikut mazhab mana? Pun ada mazhab juga. Jadi nak mengaji bab ni pun kena ada mazhab, takut nanti sesat. Bab hakikat, bab tasawuf ni paling ramai manusia sesat. Sebab apa? Main dengan iblis ni, seronok kan. Dia kononnya dia sampai dah, dia kata dia alam tinggi tu. Sampai alam lahut. Walahal duduk sesat dalam alam jin lagi. Sebab jin ni, macam saya cerita kemarin tu, kita nak sampai ke alam lahut tu, kita kena cecah berapa alam. Berapa alam kita nak kena pergi. Daripada alam kita ni, alam syahadah ni, naik satu alam. Lepas alam kita ni adalah alam jin. Jin dekat sangat kita, dia panggil alam misal. Alam misal ni sebelah kita je. Penuh dengan jin. Alam jin saja ada 14 alam. Satu alam jin tu kalau nisbah dengan alam kita ni macam biji sawi. Alam jin yang pertama tu letak tengah laut tu. Yang luas tak bertepi. Tu nisbah dia. Jin tu punya luas alam dia. Lepas tu dia hidup 1000 tahun. Jadi, siapa-siapa masuk dalam itu, memang terperangkap. Sebab tu ketika malam-malam Mi'raj, Rasulullah masuk dalam tu, kan dia bertemu dengan Ifrit, bawa cambuk api nak pukul dia. Lalu Jibril mengajak dia doa, Nabi baca doa, terpelanting cambuk api tu. Sama dengan kita juga. Bila kita nak naik ke langit, nak masuk, wajib kita lalu alam dia dulu. Sebelah kita je alam dia. Ada 14 alam jin. 7 alam jin kafir. Raja dia bernama Ifrit. Dan rakyat dia tu nama jin pelik-pelik lah. Satu alam tu Mara'ah lah. Nama dia saya tak pernah ingat nama alam jin. Naik 7 alam lagi tu, nama jin Islam pula. Nama dekat-dekat nama malaikat. Mikail, Samsiail, Jibriail, nama dekat-dekat dengan nama-nama macam nama-nama malaikat. Jangan, betul kena hati-hati. Bab ilmu tasawuf ni paling kena hati-hati sebab mudah sesat. Jadi kena betul tok guru dia, kena betul ulama dia, mazhab dia. Okey. Jadi ringkasnya, banyak mazhab. Saya sebut kat sini. Yang rajih, yang terkenal, mazhab Junaid al-Baghdadi. Masyhur lah sebab Junaid ni asal dia raja. Dia masuk dalam hutan lah, dia tak ada lagi mazhab dia. Mana anak murid dia? Al-Qushari. Ataupun mazhab Imam Al-Ghazali, boleh ikut. Ataupun mazhab Abdul Qadir Al-Jilani. So kita boleh pilih lah. Tengoklah. Jadi nak tentukan kita ni nak ikut mazhab mana, kita ikut tok guru kita tengah ngaji. Kalau orang ikut tarikat, contohnya dia ambil tarikat Ghazaliyah, maka dia adalah pengikut kepada mazhab Imam Al-Ghazali dari segi ihsan dia. Segi ihsan dia. Lain tak beza, amalan biasa. Yang pekah, tauhid. So jadi dalam masalah ihsan, dalam masalah tasawuf, kita ikut mazhab Imam Al-Ghazali contoh dia. Kalau ikut macam orang ambil tarikat Qadariyah, dia ikut kepada Syekh Abdul Jalani contoh.
Macam-macam lah. So, jadi banyak kalau amalan tarikat. Kemudian ada juga dipanggil amalan Khalifah Pusaka Wali. Ni daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu pun boleh ikut, siapa nak ikut. Kan. Jadi kaedah-kaedah ni berbeza. Yang kaedah sufi ni begini kan. Jadi tu nama dia ihsan ataupun dari segi ilmu dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang asas ada kena belajar. Ni. 10 puji itu ada 10 perkara kena belajar. Keji itu ada 10. Semalam saya dah tulis dah dalam tu. 10 keji, 10 puji. Hak puji itu teruklah riak, sombong, sum'ah, takabur, tamak, hubud dunia semua. Yang pujinya pula redha, syukur, kasih kat Allah, kasih kat Nabi. Tu 10 10 10 lah, cukup lah, banyak sebenarnya. So, jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin tu dia tulis macam tu. Insya-Allah. So kita akan belajar satu. Kita ni jadi anak murid ni senang. Kita biarlah kita merendah diri, tak apa. Kan? Kita merendah diri, kita yang untung. Saya ni tolong-tolong ya, bukan nak ngajar tuan-tuan puan sekalian ni. Sekadar ni musim ni, tengok tak ada senyap, orang duduk kat rumah. Rasanya ni PKP sambung lagi ni. Kalau PKP sambung lagi, kita sambung lah. Kalau PKP tak sambung, kita fikirlah tengok. Mungkin ramai dah sibuk. Kalau sibuk, kita tak payahlah buat kuliah macam ni dah. Jadi itulah perkara-perkara yang kita kena ambil. So ada 3 bahagian ni. Rukun agama tadi, fiqh, tauhid, tasawuf. Ni yang asas lah nah. Kalau cerita detail panjang lah kalau kita mengaji agama ni. Tapi sekadar orang awamnya kita ni, kalau boleh lepas yang ni pun, dah alhamdulillah, dah syukur kat Tuhan dah. Kalau boleh lepas yang tiga punya, apa kata, 3 mazhab ni, 3 ilmu ni, cukup dah untuk kita ni, nak bawa bekalan kita. Ya? Ni agak-agak rumit benda macam ni. Ya? Wallahualam. Baik, jadi secara ringkasnya tadi, okey, kita dah secara ringkas je tu saya sebut. Kan? Pasal maklumlah mengaji macam ni tak boleh heavy-heavy sangat, berat-berat sangat. Yang penting kita nak faham dulu. Bila kita boleh faham, sekarang ni kita dah mula mungkin agak jelas bahawasanya setiap kita ni kena ada mazhab yang kita nak ikut. Nak ikut mazhab macam mana? Kita kena pergi mengaji dengan tok guru mana yang bawa jalan tu. Kalau fiqh tadi, carilah tok guru yang ahli sunnah wal jamaah yang ajaran fiqh dia mengikut mazhab Syafi'i. Tapi insya-Allah kat Malaysia ni kebanyakannya banyak daripada Imam Syafi'i. Tapi adalah sekarang ni dah mula dah masuk ajaran-ajaran baru ni. Tu tak boleh, ni tak boleh, semua tak boleh, macam-macam tak boleh. Tu kena hati-hati balik. Kena tanya dulu, entah ni ikut mazhab mana ni? Kita tak ada mazhab. Sebab zaman Nabi mana ada mazhab. Jangan ikutlah jenis-jenis lagu tu. Imam mazhab susah payah. Satu dunia ikut Imam Syafi'i. Hingga ke Imam Ghazali sendiri. Wahai Imam Ghazali ni dia tulis kitab dia, ya Allah. Orang tanya dia, Tuan, apakah Tuan tak lewat mazhab baru? Tak payah, dia kata. Aku ikut Imam Syafi'i dah cukup dah. Ikut imam yang ada di atas tu dah cukup dah. Daripada aku buat mazhab baru. Bukan senang. Susah payah mereka tu buat sebab kasih sayang dekat umat kita kemudian hari. Tapi tiba kat kita hari ni, kita mencerca orang kat atas ulama-ulama di atas itu. Siapa kita ni? Kadang-kadang kita nak tulis kitab sebuah pun tak boleh. Tapi kutuk orang, cerca orang nombor 1. Tak payahlah, kita jangan sombong bab ilmu ni, bab mengaji. Dia tak boleh, dia ada adab dia. Itu dia panggil adabul mukmin. Adab orang-orang mukmin. Macam mana nak mengaji, macam mana kita nak cara kaedah dia. Semua ada adab dia tu. So jadi tu ringkas-ringkas untuk yang kita nak bincang pada malam ni. Baik, jadi tentang mazhab tadi saya tangguh sekejap. Kita masuk balik kepada tajuk kita yang sambung semalam tu. Tu tadi saya sebut, kita perbanyakkanlah tajuk-tajuk ringkas-ringkas kan. Yang penting sekarang ni kita nak muhasabah dulu. Nak betul diri kita dulu, mana yang tak kena, mana kurang. So bila kita dah nampak, kita tahu, baru senang kita mengaji. Bahagian ni aku tak siap lagi, bahagian ni aku tak pergi lagi, bahagian ni aku tak pergi lagi. Barulah kita mula sibuk dengan cari ilmu. Kalau tidak, kita duduk hanyut macam tu lah. Sampai bila-bila tak habis, sampai mati. Sudah-sudah dah mati dah. Tu. Baik, ni bahagian ni pula tentang kita ni. Kita ni manusia ni. Tajuk dia yang semalam kita sambung tentang taharah batin. Macam mana nak selesai masalah kita, nak faham. So kita ada roh. Allah bagi roh kat kita, ada akal, boleh berfikir. Roh tu nyawa kita. So ada nafsu. Roh, akal, nafsu. Jadi di sisi kita ni, pada kita ni, kita boleh pilih. Kan? Bila Allah kata fa'alhamahum fujuraha wa taqwaha tu, bila Allah ilhamkan kat kita tu, jalan jahat, jalan takwa tu, Tuhan dah beritahu dah kat kita. Ni jahat, ni baik. Kan Tuhan tak cakap, Tuhan beritahu dah. Tapi sampai kat kita tak nak ikut. Kan? Kita tak nak ikut. Bila kita tak nak ikut, itu yang duduk dalam sifat-sifat mazmumah tu. Bila duduk dalam sifat mazmumah,
jadilah kufur dan maksiat. Dia memang sifat tu. Dia duduk pada nafsu mana? Nafsu amarah. Duduk pada nafsu tingkatan nafsu amarah tu, nafsu orang jahat sekali nafsu tu. Kemudian naik sikit, atas sikit kalau orang mengaji, beramal soleh, berzikir, ada guru mursyid yang boleh bimbing dia, pandu dia. Daripada kufur maksiat tu keluar. Naik sikit kepada nafsu lawammah. Elok sikit lah. Ada kesedaran dah. Allah, dosa aku banyak. Ada dah kesedaran. Keluar sikit dah. Lagi beramal. Naik lagi kepada nafsu mulhimah. Dekat dah tu. Nafsu mulhimah tu dia mula dah. Dia mula dah tengok dunia pun tak teringin dah. Tak terliur kata orang. Tunjuk duit pun tak peduli dah. Kan? Akhir sekali, naiklah ke makam paling tinggi. Iaitu nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, redha lagi diredai. Itulah makam paling selamat untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tengok dalam kitab mengenal diri dan wali Allah tu, ditulis. Saya kenal dia punya pengarang tu, yang tulis tu. Lama dah, tahun 70-an dulu masa duduk mengaji, duduk tengok. Dia tu dalam tu, kitab-kitab tasawuf pun banyak. Tingkatan-tingkatan nafsu yang 7 tu. Kan? Daripada amarah, lawammah, mulhimmah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Tu paling tinggi dia tu makam-makam para Nabi, para Rasul. Jadi dia tu dia kat situ, kalau amarah tu tak ada jamin syurga. Lawamah pun tak ada jamin syurga. Mulhimah tu tengok. Kalau berat ke mutmainnah, ada jaminan syurga. Kalau tidak, dia balik ke neraka. Ya Allah. Tu, makam tu boleh lepas ke kita ni? Ya Allah, takut kalau kita tengok. Jadi kita tak boleh sombong. Kita kena jadi orang yang zuhud, orang yang minat nak kena mengaji. Pasal benda ni rumit. Kita dah nampak mudah hidup di dunia. Allah bagi rezeki. Memanglah Allah bagi rezeki kat kita. Ulat dan batu pun dapat, orang kafir pun dapat. Rezeki memang Tuhan bagi. Sebab sifat Rahman Tuhan tu dia bagi. Semua dapat. Wajib dapat. Melainkan dekat-dekat nak mati, tak ada dah. Maka dia kena mati bila tak ada rezeki dia. Tapi rezeki yang kita hendaknya mesti melalui sifat Ar-Rahim Tuhan tu. Itu yang kita berhajat. Nikmat. Nak rezeki apa? Rezeki iman tu. Sebagai satu nikmat yang paling tak boleh nilai atas muka bumi ni. So jadi, bila tengok pada martabat 7 tingkatan nafsu tu, kalau main dengan tak mengaji ni tak tahu boleh lepas ke tak. Nak pergi ke situ. Saya ni pun duk gila takut juga. Sekurang-kurangnya bila kita buat macam ni, kita bercakap, kita teringat. Kita ingat balik Allah. Kita ni duduk di mana sekarang ni? Kita nak kena lompat, nak kena keluar daripada kufur maksiat, nak kena pergi kepada iman dan taat yang tadi tu. Dalam rukun puji tadi. Puji tadi ada puji dan keji. Sekarang ni duduk atas nafsu amarah lawamah mulhimah tu, nanti esok kalau sempat saya bagi dia punya teks dia. Nak tahu, kita nak tengok kedudukan kita tu duduk di mana. Kita nilai lah sendiri. Tak suruh orang nilai lah. Bab-bab macam ni, bab malu kat orang, kita nilai sendiri. Kalau rasa teruk sangat, mai kita mengaji. Kan? Kita mengaji lah. Tak payah duk tunjuk sombong. Ada ilmu sikit pun, kita ngaji lagi. Biarlah orang kata kita jahil. Jahil lah tak apa. Daripada kita duk belagak, kita pandai ni. Kemudian, nak pergi kepada mazhab, kepada sifat mahmudah. Nak kena naik. Sifat-sifat mahmudah ni duduk kat mana tu? Mulhimah ke mutmainnah tu. Ke situ. Lepas ke situ. Baru dapat cahaya iman kat situ. Kalau tidak dalam kufur maksiat, duduk dalam cahaya kegelapan. Nurul zulmah yang kita bincang semalam tu. Maka Tuhan kata apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu. Dan wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Dia sentiasa duduk dalam kotor, dalam najis, dalam hadas, sentiasa dalam hadas batin tadi, yang hadas jahat tadi. Tujuan kita malam ni, apa kita nak belajar ni? Kita nak bagi kesedaran, keinsapan, supaya bila kita tahu kita ni teruk sangat-sangat, rupa je cantik, pakai bedak, pakai Avon lah, pakai kasut mahal-mahal, kereta hebat-hebat pakai, pakai Porsche lah. Ni lepas ni Porsche pun nak jual dah. Kereta yang 200,000 tu 30,000 orang tak mau beli dah lepas ni. Pakai Belfire lah, pakailah segala tak mana naik kereta mewah. Tapi duduk dalam sifat yang dicela oleh syarak. Tak boleh pergi lagi duduk dalam nafsu amarah, tidak silap sama dengan orang kafir tu. Tak naik pun lawamah, tak naik pun mulhimah. Nak naik macam mana tak tahu. Nak pergi ke mana ni? Dia ingat hidup ni mati sudah. Semayang, bulan puasa. Bukan macam itu. Dia kena faham.
agama ni. Kena duduk, kita kena letak kita duduk di mana sekarang ni, nak pergi ke mana. Kalau nak balik pada Allah, duduk dengan Rasul, duduk dengan Allah, baru boleh. Duduk dengan guru kita. Kalau duduk dengan di dunia, syaitan datang. Bila syaitan datang, sesatlah kita. Memang syaitan nak kita masuk neraka dengan dia. Itulah kerja syaitan. Bisik macam-macam. Ni pun tak tahu lah, yang mengaji ni pun tak tahu macam mana. Harap-harap kita doa lah semua-semua yang dengar ni, insya-Allah kita boleh, kalau kita boleh pergi lebih jauh. Kalau yang mana ada ilmu lepas ni, Ustaz, bagi anak nak ceramah lah, tafadhal ya Syekh, silakan. Saya ni bukanlah pandai sangat pun. Sekadar nak buka minda je. Kalau yang ada yang pandai-pandai, memang kita tak. Saya tahu ramai ustaz-ustaz dalam ni. So silakan, jangan kita kedekut ilmu kita. Kalau masa Ustaz anak nak ceramah pula, silakan. Bagi peluang. Jadi kita tak kisah pasal benda ilmu, benda mengaji. Ni sekadar saya tengok dengarnya, je kata orang Perak, sunyi, tak ada apa. So kita buatlah kuliah yang online ni, mudah-mudahan kita dapat isikan masa kita tu. Okey, ini yang cara yang kan. Ni kita sambung lagi, wallahualam. Baik, jadi berkaitan dengan yang saya post tadi tu tentang tingkatan nafsu tu. Ini dalam pelajaran ilmu tasawuf. Ni pun dah kira dah tinggi tu. Tapi kena belajar juga. Tapi tak apalah kalau tuan-tuan semua sini ada buku, berminat nak buku tu, buku yang paling asas kalau saya tengok, buku tu lah Mengenal Diri dan Wali Allah tu, senang nak faham. Dia tunjuk tentang tingkatan-tingkatan nafsu tu. Sekurang-kurangnya bila kita baca buku tu, panduan tu, tak adalah kita ni merapu sangat dengan dunia ni. Dengan dunia ni. Kita tak boleh tamak sangat. Kita kata tak cari, tak usaha, tak boleh. Memanglah, semua kita kena usaha. Tapi kita kena ingat, kita ni sebenarnya, Allah bagi kita beberapa perkara. Allah bagi 3 benda. Pertama, Allah bagi teguh cita-cita. Ni yang Tuhan bagi kita. Yang kedua, Allah bagi ikhtiar usaha. Yang keempat, Allah bagi rangkaian doa. Tiga-tiga ni sebenarnya tak bagi bekas pun. Lepas tu lah bila Imam Abu Hanifah dia sakit, dia takut tak makan ubat. Kau makan ubat kali baik pun, sebab ubat kali bagi bekas. Kata dia. Tapi kita orang awam tak boleh. Kita kena ikhtiar. Tu ada ikhtiar tu. Tapi ikhtiar tu pun bukan boleh bagi bekas. Kalau kita nak pandang yang kita buat tu bagi bekas, dia syirik dah. Kita mana ada kuasa. Bang, kita tak ada kuasa apa. Kita Allah bagi 3, suruh buat. Lepas tu suruh berserah. Last kali apa? Tawakkaltu ala Allah. Allah suruh kita tawakal kepada Tuhan. Kalau sampai masa, kita tak sudah elok lah. Jadi, tu kena faham. Jadi dalam soal mencari rezeki dan sebagainya, apa pun, kita jangan overclaim. Jangan kita mesti buat ni, mesti tu, mesti ni kan. Buat mesti, buat wajib dah. Sedangkan kita ni harus. Kita ni boleh ada azam kita yang teguh. Ada usaha. Kan? Doa kita kepada Allah. Last kali doa. Doa senjata orang mukmin. Kita dah bincang dah kemarin. Senjata orang mukmin. So kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Kan? Soal Tuhan nak bagi tak bagi cerita lain. Macam malam ni kita minta tadi. Pertama kita minta dalam baca Yasin. Minta Allah tetapkan iman kita dalam berbuat taat. Panjangkan umur dan tetapkan iman dalam berbuat taat kepada Allah. Baca sekali lagi kita minta Allah pelihara kita daripada segala jenis wabak, bala, musibah. Yang ketiganya kita minta apa? Baca Yasin. Kita minta supaya kita ni tak jadi orang yang meminta kepada makhluk, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nah, bang nah. Nak jadi orang yang minta kat Allah, tak minta kat makhluk. Kita lah ni pantang dengar ada skim ya, terekam selalu penuh kat bank tu. Kan? Sampai line boleh jam. Pasal apa? Duk nampak makhluk. Allah Taala tak nampak dah. Walhal kalau Allah kata mu tak sudut minta lah, tak dapat, bukan ada rezekimu situ. Nak kata apa? Oh tak boleh ustaz, kita kena usaha. Memanglah kena usaha, tapi jangan melampau. Tak boleh go beyond. Dia ada sempadan dia. So kita kena berserah kepada Tuhan dulu. Kena tadah tangan minta kat Tuhan. Dah Nabi sebut doa tu senjata. Macam kita bawa senapang lah, bawa pistol tu. Senjata kita, kenapa tak doa? Pasal tak yakin tu nampak makhluk. Ni. So jadi kita faham kita balik. Kemudian kita duduklah di tempat yang elok-elok. Ni nak balik kepada Allah. So dia dalam persoalan apa yang kita sebut tadi tu tentang tingkatan nafsu tu. Malaikat maut ketika dia datang menjemput nak cabut nyawa tu, dia akan seru dengan katanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketika itu roh kita ni kalau tengok lebih kurang dalam berseribu jari ya, roh kita ni, tapi dia menyerap dan tubuh kita tenang, seluruh tempat ada. Bila dia sebut itu, larilah roh yang bukan mutmainnah ni. Contohnya roh tu duduk tempat mana? Tempat apa ni, amarah.
Tempat lawamah, lari roh dalam tubuh, takut nak keluar. Melainkan roh yang mutmainnah. Dia bersedia dah, tunggu nak keluar dah. Bila malaikat maut tu panggil dia, jemput, roh tu keluar dengan tenang. Lepas tu kita tengok kalau orang mati ni, kan, masa dia nak mati tu, malaikat Jibril datang mengepak sayap. Kalau sayap kanan tu nampak syurga, macam TV tu. Sayap kiri nampak neraka. Bila dia lihat yang tu, sakit maut tu dah hilang dah. Maka punya semangat nak nampak syurga, nak pergi tu kepada Allah, kepada syurga tu, berpeluh-peluh merecik kot dahi tu masa mati tu. Lepas tu keluar air mata dia. Itu tanda ahli syurga. Kan? Tu. Jadi bukan senang lah kita tengok kematian macam itu. Jadi, okey, jadi bila dia seru dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah tu, kita nak pergi ke mana? Kita ni duduk di mana sekarang ni? Yang kata kita ni hebat sangat ni. Pangkat dengan cakap lah. Tak ada pangkat beli. Beli merata pangkat. Nak pangkat juga. Nak ada juga datuk, datin apa semualah. Bangga tapi nafsu amarah. Nafsu lawamah. Malaikat panggil, dia tak panggil datuk dah. Dia panggil, dia seru dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dia tersebut wahai datuk, wahai datik, wahai datuk, wahai datin, tak ada. Itulah. Jadi inilah benda yang kita nak kena mengaji. Memanglah sekarang di zaman moden ni nampak lekeh lah. Orang mengaji ni kan, alah pakai pun. Tengok ustaz tu pakai pun, alah tak smart langsung. Smart dapat apa? Lawa dapat apa? Yang kita nak jaga sekarang hati kita, nafsu tu. Supaya sekarang ni kita nak tanya nafsu tu. Supaya tengok dalam tu. Ada 7 yang sebutkan tadi tu. Daripada lepas tu kalau dia cantik, dia daripada bawah naik ke atas, okey dah tu. Mandi di atas sekali tu, amarah tu bukan nombor 1 lah. Itu nafsu yang paling teruk nombor 7 tu. Lepas tu naik lawamah, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Nak faham nafsu tu macam ni. Amarah tu kita pergi sekolah lah. Cikgu cerita nak pergi ke laut. Nak pergi ke laut. Tak pernah tengok laut ni. Okey, cerita-cerita hari minggu depan, okey kita nak pergi ke laut semua. Siapkan naik bas. Naiklah bas. Naik bas. Sampai bas, jalan tengah jalan. Nampak tu, macam laut dah. Padahal, Fata Morgana. Kilat-kilat terjalan tu, tengah panas. Merelit-relit tu. Oh, itu laut cikgu. Bukan, itu nama dia Fata Morgana. Mirage. Tu, mirage ni yang teruk kita kena tipu. Tu dia panggil, ni fraud. Ni apa, fraud is a fake. Penipuan tu, laut. Bahkan bukan laut. Lepas tu jalan ke depan lagi. Pergi-pergi lalu tempat tu, dah hilang nak buat jalan. Pergi ke depan lagi, nampaklah pokok-pokok kelapa. Pasir. Dah nampak dah. Itu nama dia mulhimah. Yang mirah tadi, Fata Morgana tadi, itu dia panggil lawamah. Penipu kat situ. Dia cuma berlakon, dia jadi orang soleh. Dia berlakon jadi orang baik. Semua berlakon. Semua tipu kat situ. Tak boleh pakai lawamah ni. Depan-depan sampai pokok kelapa. Dah nampak dah. Nak pergi ke laut. Kan kita pergi tepi laut. Nak pergi Teluk Intan ke Manjung kan, ke kawasan tu lain kan. Perasan tak? Sehingga bas tu tadi berhentilah di tepi pantai. Maka cikgu pun kata, anak murid sekalian, ayuh kita pergi ke tepi pantai. Pakat berlarilah tengok laut. Inilah laut, kata cikgu. Oh, ni laut. Ya Allah, kata laut begini, kata laut. Sampai tepi pantai, buka kasut semua. Pijaklah dalam laut tu. Bila pijak dalam laut, itulah nafsu mutmainnah. Dia duduk dalam alam yang lain. Dimensi yang lain daripada dimensi darat ni. Oh, itulah yang dikatakan mutmainnah. Maka, anak murid ni tadi, boleh berenang cikgu? Boleh, silakan. Bakat berenang lah. Semua pandai berenang. Pula, berenang-berenang tu, menyelam bawah laut tengok. Cantiknya. Situ dia panggil nafsu radiyah dah. Selam lagi mardiyah. Selam lagi pada salut tu, kamaliyah. Maknanya, tenanglah kat sana tengok. Tak mau naik dah. Sampai cikgu tak nak balik dah. Sini lagi hebat. Itu dia. Sebab tu orang kalau sampai makam yang tinggi, nafsu dia tenang di sisi Allah, dia tak nak dah ke dunia ni. Kita nak ke dunia sangat, kenapa? Pasal kita duduk di bawah ni lagi nafsu. Hak teruk sangat ni. Tu cerita dia. Tu ringkas-ringkas. Wallahualam. Baik, satu lagi yang akhir sekali malam ni. Tak sempat dah. Masa pun dah 10.42 dah. Okey, jadi saya nak tutupkan dengan hadas. Apa dia hadas? Jadi hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadat tertentu seperti solat. Solat, dia nak tawaf pun ada hadas. Tak boleh. Hadas tu adalah hadas besar, ada kecil. Itu maksud hadas. Dari segi zahirnya, maksud hadas tu. Kat situ ada apa? Adalah penyakit hadas zahir. Jadi nak bersih hadas zahir, kena taharah zahir. Nak buat macam mana? Adalah menyucikan dari kotoran hadas dan najis. Itu nak taharah zahir. Maka macam mana nak mengangkat? Nak mengangkatnya sama ada dengan
berwuduk. Kalau dia tak ada hadas besar, kalau dia ada hadas besar, dia kena mandi junub, nifas, haid dan sebagainya. Ataupun tak ada air, dia kena tayamum. Serta membersihkan najis di pakaian badan dan tempat solat dia. Itu dari segi mengangkat hadas. Tu kita sebut saja aku mengangkat hadas junub, hadas wuduk. Mengangkat hadas tu maknanya, tadi kita tak ada wuduk, kita duduk dalam hadas. Hadas kecil dia panggil. Kan? Bila kita angkat tu, terangkatlah hadas tadi. Daripada tak boleh solat, kita boleh solat. Maka dengan ada hadas tu, dia adalah penghalang kepada kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Maksudnya ibadat kita nak buat tadi tertahan dengan adanya hadas. Maka wajib kena angkat hadas dulu. Baru lepas kita tu untuk beribadat. Baik, kemudian yang batinnya macam mana yang semalam kita bincang? Yang batinnya pula penyakit-penyakit hati, penyakit zulmah tadi. Kan? Yang semalam kita baca ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali. Allah tu penolong, wali tu penolong yang mengeluarkan manusia minaz zulumah daripada kegelapan zulumah ilan nur kepada cahaya. Cahaya apa? Hidayah Allah, petunjuk Allah. Nak keluar ke situ tu Tuhan yang kuasa. Tapi kerja kita apa? Ngaji, beramal. Itu kerja kita. Maka hadas batinnya yang mana? Penyakit hati tu. Penyakit hati itulah hadas batin. Nak kena taharah batin. Taharah batin macam ni yang semalam kita bincang. Maksud dia taharah batin ni menyucikan. Mungkin istilah je. Sebab taharah tu maksud dia bersuci. Semalam kita ada bincang macam mana Rasulullah nak naik Mi'raj, ditaharah dulu, disuci dulu batin alaqah Nabi tu. Jadi adalah menyucikan jiwa daripada pelbagai macam kufur, maksiat, munafik, fasik, zalim. Nak kena keluar dulu penyakit tu. Sebab kalau nak balik ke Allah, kalau duduk dalam nafsu amarah, lawamah, mulimah tu, tak boleh pergi kepada Tuhan. Kena duduk tempat mutmainnah tu. Allah, susah sungguh. Memang susah. Bukan benda main-main hidup atas dunia ni. Sebab kan semalam saya dah cerita. Kita ni hidup sebab diuji ni. Kita ni diuji. Sedang diuji oleh Tuhan di atas muka bumi. Bukan Tuhan suruh berseronok kat sini. Sebab Allah kata aku dah siap dah kat kamu tu. Dunia ni, nikmat dunia hanya 1% je. Ada lagi 70% di akhirat besok untuk kamu semua. Tapi kita tak nampak. Sebab apa? Bila roh masuk dalam jasad tu, terlindung dengan jasad yang bangsa tanah hitam legam tu. Kita dah terlupa dah tempat kita asal. Padahal ketika kita dalam alam lahut tu, punya nikmat yang kita duduk kat sana. Seronok yang kita duduk kat sana. Kita kenal Tuhan. Tapi tiba kemari, masuk dalam rahim ibu je, jasad kita dah lupa terus Tuhan. Maka sebab tu atas kasih sayang Allah, Allah hantar Nabi. Datang peringat kat kita, suruh balik tempat asal kamu ni. Di sini bukan. Di sini bukan. Di sana tempat kamu. Sebab tu Nabi tak kerja dunia. Kan? Bukit-bukit dekat Mekah tu kata kat Nabi, wahai Muhammad, mundak aku tukar aku jadi emas. Nabi kata, aku tak nak kamu. Aku dah ada Tuhanmu. Kita lain kalau bukit sebut lagu tu lah, tak usah bukit lah kan. Kalau KICC tu kata kita kan, bang, aku nak tukar jadi emas, kamu dah, berebut kita. Ini satu lagi penyakit. Maka nama dia hadas batin lah. Kita buat istilah tu sebenarnya istilah aja, tapi hakikatnya nak menceritakan tentang penyakit batin yang terperap dalam jiwa kita. So jadi malam ni tadi kita mula daripada mazhab, saya cerita tadi pada mazhab sampai kepada tentang macam mana kita nak balik kepada Allah balik. Kita kena ikut mazhab mana. Kena ingat saya sebutkan tadi, saya ulang balik. Sebabkan kena mazhab supaya kita terlepas daripada zindik. Zindik ni sesat habis. Sesat teruk habis sesat. Kita bukan tahu pun Quran tu, kita tak tahu macam mana. Hadis pun kita tak tahu. Kita ikut semua ulama-ulama dulu yang catat balik. Rungkai balik bagi kat kita. Benda tak sibuk kat kita, tak payah. Saya berapa ramai orang jumpa saya, Ustaz, Ana tak ikut mazhab. Ana boleh ijtihad sendiri. Baru mengaji kat Jordan. Baru ambil master kat Jordan. Balik, declare lah. Dia jadi mujtahidin lah. Saya kata, Allah, na'udzubillah. Kenapa jadi macam ni? Kenapa tak ikut mazhab, Syekh? Tak payah, Ana tak perlu mazhab. Saya penggiling kepala dah dengan kawan kita juga, bukan orang lain yang mengaji, yang hebat-hebat. Okay, tak apa. Jadi kita janganlah macam tu. Kita ikutlah mana satu yang mazhab yang kita dah pilih, kita ngaji dia elok. Carilah tok guru. Saya ni bukan tok guru. Cari tok guru yang mana dekat-dekat, ustaz-ustaz yang boleh, yang arif, pergi cari. Kalau tak faham nanti, PM saya macam mana nak buat. Masa bukan ada, kita ni masa ni singkat sangat-sangat. We are rushing out of time now. So jadi insyaAllah, untuk yang malam ini, itulah jadi yang tentang hadas tadi. Esok kita sambung lagi tentang hukum-hukum taharah pula, taharah zahir. Tak sempat sampai lagi. Tentang macam mana kita nak masuk tandas,
nak berwuduk macam mana, nak bersih macam mana. Yang tu pun penting juga kita belajar. Baik, so ada satu lagi slot, insya-Allah lepas ni saya nak cerita sikit tentang kelebihan-kelebihan zikrullah. Baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi malam ni kita hadiah lagi. Tiap malam kita hadiah aja. Hadiah dengan zikrullah, kan. Baik, tajuk malam ni kita baca tasbih. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Yang ni hari tu pun saya rasa kita dah sentuh dah sikit. Cuma ringkas sikit, cerita sikit dari Ummi Hani binti Abu Talib. Dia kata apa? Pada suatu hari Rasulullah menghampiriku, lalu aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, aku sudah tua dan lemah. Maka perintahkanlah kepada aku dengan amalan yang boleh aku lakukan dengan keadaan duduk. Dia tak larat dah, orang tua dah. Lalu kata Nabi bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Umpama kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Bani Ismail. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali. Umpama kamu menunggang dengan 100 kuda yang dibawa ke jalan Allah. Dan bertakbirlah kepada Allah dengan 100 takbir. Kerana ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlillah kepada Allah 100 kali. Jadi Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda kerana ia memenuhi di antara langit dan bumi. Dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat kecuali akan didatangkan seperti mana yang kamu lakukan itu. Masya Allah. So jadi, ini salah satu lagi kelebihan yang Allah bagi untuk kita tasbih. Tak susah mana. Kita boleh baca subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Macam kita baca lepas sembahyang tu. Tapi ialah betul. Ha sebut ha, jangan sebut ha. Subha, subha. Betul bacaan tu. Nak dapatkan pahala yang Rasulullah sebut ni. Kemudian, alhamdulillah tahmid. Tu tahmid dipanggil. Alhamdulillah tu tahmid. Tahlilnya mana? La ilaha illallah. Tu tahlil. Bolehkah baca malam-malam Jumaat? Pasal tak boleh pula tahlil. Sebut nama Allah. Nabi kata, perbaharulah iman kamu dengan memperbanyakkan kalimat la ilaha illallah, tahlil itu. Sebab itulah renew iman kita. Mana takbir pula? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu. Jadi ini kata Rasulullah. Dan kata Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah SAW, sabda, aku pernah bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Kemudian ia berkata, masa Nabi turun balik tu, jumpa Ibrahim. Kata Ibrahim kepada dia, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu. Dan beritahukan kepada mereka bahawa syurga debunya harum, airnya segar, dan syurga tersebut adalah datar. Syurga tu. Tanamannya adalah kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah kata di Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Maknanya kata Nabi Ibrahim, orang yang menyebut kalimat ini, satu perkataan tu seperti satu pohon dia tanam di syurga tu. Maknanya orang yang berzikir dengan kalimat ini, tasbih ni, dia dah bersedia dah. Memang dia dah azam nak pergi ke syurga. Sebab tu dia buatkan bekalan dia. Orang yang tak nak berzikir ni, dia tak nak masuk syurga. Tu dia tak nak zikir. Dia zikir dunia je, zikir WhatsApp. Time semayang pun orang dia post macam-macam. Time orang baca Yasin pun dia post macam-macam. Dia tak kira waktu, dia kira post je kat orang. Orang boleh baca dan kau ni siapa ni? Tengoklah waktu. Maghrib lah post. Dia tak kira dah. Sebab dia tak nak masuk syurga. Nak masuk syurga tapi beramal dengan ahli neraka. Macam mana nak pergi syurga? So jadi malam ni kita sama-sama buat tasbih ni. Kurang-kurang lepas subuh 33, lepas zuhur 33, lepas asar 33 atau maghrib ke 33, dapatlah 100 kali sehari. Ustaz, kalau saya nak perhabis sekaligus boleh Ustaz? Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Pulun sungguh. 1000 kali buat ni. Jangan hari ni buat 1000, betul tak buat dah. Biarlah kita ni buat amalan sederhana, kata Nabi. Sebab amalan tu sederhana. Kemarin saya dah bagi dah tasbih selawat Fatih. Baca selawat tu. Selawat tu baca, tasbih baca. Maknanya kita memang jangan baca niat sebab minta syurga tu, jangan. Baca kerana Allah. Tapi kita dah tahu dah. Maknanya bacaan yang kita sebut ni bukan bahasa biasa. Sebab nilai kalimat tu Allah bagi di syurga besok. Itulah dia bekalan kita. Dan Allah pun suruh, Nabi pun pesan kita suruh beramal soleh sebagai bekalan di akhirat. Jadi tak salah kalau kita nak beramal pun.
Waqiah kita dah baca dah hari. Walaupun ada yang duduk merangkak lagi pun tak apalah. Baru pertama kali dengar. Pertama kali nak baca, puluhlah baca dengan lintang pukang je tak betul. Tak apalah, yang penting baca. Apa yang kita mengaji, itulah kelebihan mengaji. Dulu kita tak kerti, kalau masa sibuk, kalau tak kena kuarantin ni, ikut kepala otak kita je. Kan? Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan inilah yang kita buat untuk malam ni. Jadi saya sekadar di dulu, dah kat pukul 11 dah pun. Minta ampun dan maaf lah. Mungkin kadang-kadang cakap ni tahulah, kadang terkasar, tak faham ke apa ke. Jadi untuk mengambil keberkatan, jadi pada malam ni, kebetulan malam ni 10 Syaban ni, esok pakat-pakat lah kita puasa ramai-ramai. Kan? Sehari sekali lah. Nabi suruh puasa 3 hari. Kalau ikut setiap bulan tu. Jadi esok ini 10 beramal lah macam biasa. Tambahkan sikit lah ni selawat tasbih banyak kita nak baca gimana ni. Jadi untuk itu sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.